الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kita mula hidup kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, solat subuh berjemaah. Solat yang istimewanya semana yang saya selalu sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijan nar man salla al-bardain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang semaya pada masa dua sejuk, iaitu semaya asar dan juga semaya subuh. Apatah lagi orang tak ada semaya dalam keadaan berjemaah. Dan saya pernah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shalla subh jama'atan fa huwa fi dhimmatillah. Siapa-siapa yang salat subuh berjemaah, dia berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis itu tuan semua telah cukup untuk menyatakan bahawa istimewanya, mulianya orang yang sanggup mujahadah untuk hadirkan diri solat subuh berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa supaya solat subuh menjadi satu perkara yang istiqamah dalam kehidupan kita, insya-Allah taala, apatah lagi semaya di masjid ataupun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk hari ini, oleh kerana kita sekarang akan akhir apa dia ni hijrah lama, insya-Allah kita akan masuk hijrah yang baru. InsyaAllah untuk hari ini saya akan bicara tentang beberapa faktor kejayaan ataupun kunci-kunci kejayaan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga terbentuknya negara Islam di kota Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua, peristiwa hijrah ini satu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Satu peristiwa yang cukup besar dalam sejarah Islam. Kalau kita perhati kepada sejarah-sejarah yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada awal Nabi dibangkit sampailah Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati di sana peristiwa yang besar dan sejarah Islam ialah antaranya ialah peristiwa yang disebut sebagai hijrah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada kota Makkah al-Mukarramah kemudian ke Madinatul Munawwarah. Peristiwa besar tak besar, ya, tuan-tuan semua, satu peristiwa yang diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala apabila tahun ke-17 lebih kurang lepas daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesyuarat di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala untuk letak takwim Islam ini kita nak mula mana. Bagi pandangan yang berbagai-bagai, ada setengah kata kita start dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang dilakukan oleh orang Kristian. Ada setengah pandangan mengatakan kita mula dengan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada masa Nabi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala semasa baginda umur 40 tahun. Ada setengah mengatakan kita ambil tarikh wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan takwim dalam Islam. Banyak-banyak tu tuan-tuan semua, Sayyidina Umar dia berpandangan ialah bagi dia peristiwa hijrah adalah satu peristiwa yang besar sebenarnya, satu perubahan besar dalam sejarah Islam. Daripada peristiwa hijrah besar tak besar tuan-tuan semua, pada masa apabila berlakunya hijrah, maka di sana tersebar luasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam sebelum ni di kota Makkah al-Mukarramah nak ibadat satu rakaat, nak sembahyang dua rakaat pun bukan satu benda yang mudah.
Tapi bila berlakunya peristiwa hijrah, kebebasan berlaku di mana Islam dapat melaksanakan amalan Islam dalam keadaan bebas dan terbentuk negara Islam di Madinatul Munawwarah. Sebab itulah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu dan tuan semua dia rasa inilah peristiwa yang besar yang sepatut kita jadikan dia sebagai sejarah dalam kehidupan orang Islam. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada sebelum kita bicara tentang faktor kejayaan ataupun kunci-kunci kejayaan, kita tengok sikit bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke Madinatul Munawwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila start dengan terima wahyu, start dengan dakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah Al-Mukarramah, start tu semua bukan keadaan mudah lah. Bukan keadaan mudah, bukan diterima dalam keadaan selesa dan sebagainya. Berapa cara atau berapa keadaan Nabi dihalang, sampai peringkat Nabi dicuba untuk dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya nak sekat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebarang luah. Bukan Nabi saja jadi mangsa tuan-tuan semua, bahkan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat kita dapati maknanya bukan mudah untuk dia terima Islam dan untuk menyebarkan Islam di Makkah Al-Mukarramah. Kita pernah dengar bagaimana Sayyidina Bilal bila dah masuk Islam saja dia telah diseksa begitu dahsyat sekali. Dia letak di tengah padang, kemudian pada suasana yang begitu panas, tak batu dan sebagainya. Kita mendengar bagaimana dia masih tetap mengatakan ahad dan sebagainya. Kemudian ada di kalangan sahabat siapa peringkat kena bunuh. Contohnya ayah Yasir, ayah kepada Ammar, kemudian mak kepada Ammar, Sumayyah dan sebagainya. Dan begitulah tuan-tuan semua keadaan yang berlaku dalam masa 13 tahun ni. Bukan mudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terpaksa kena cari tempat lain di Taif. Apabila orang Mekah nampak gaya tak boleh terima, tapi akhir sekali Allah Subhanahu wa taala minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Dan kita pun tuan-tuan bukan mudah. Itu mana kita nak bicara semua, Nabi bukan mudah untuk menyebarkan Islam di kota Taif. Bahkan Nabi dihalau, Nabi dilontar dengan batu-batu dan sebagainya sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dalam keadaan begitu tuan-tuan semua, dalam keadaan begitu Allah Taala tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang Mekah tak boleh nak terima mana dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Taala hantar pada orang Madinah yang mari buat haji tu, tuan-tuan semua mari buat haji, kemudian dia orang bagi masuk Islam dan bagi kesetiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berlakunya bai'ah 2 kali, di mana dia orang bersedia untuk tolong Nabi dan bersedia untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi pergi kota Makkah, kota Madinatul Munawwarah. Sebab itulah tuan-tuan semua, apabila sampai masa ulama dia buat rumusan kenapa berlakunya peristiwa hijrah. Di sana ada 3 sebab yang disebut oleh ulama. Pertama sekali ialah sebab macam saya sebut tadi lah, kerana orang Islam memang kena tekan yang begitu kuat, dahsyat sekali. Nak beribadat berupaya, nak melaksanakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala bukan mudah. Bahkan mereka ni diseksa, digapa semua. Itu di antara sebab ataupun satu punca daripada punca yang menyebabkan mereka diarah supaya hijrah ke Madinatul Munawwarah. Yang kedua pula tuan-tuan semua, dia antara sebab yang mereka ni Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala hijrah ni kerana di sana ada dia panggil lepas berlaku bai'ah macam saya sebut tadilah. Berlakunya bai'ah kesetiaan orang Madinah untuk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendiri Nabi rasa di Madinah adalah tempat subuh. Untuk jadikan sebagai markah Islam, tempat penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi maknanya Nabi akan berhijrah di satu tempat di mana penuh dengan pokok-pokok tamar, iaitu di kota Madinatul Munawwarah. Yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah antara punca ialah kerana pakatan jahat yang cuba nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang kita faham apabila tuan-tuan semua, apabila dia orang tu tahu maknanya bermulanya hijrah para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka dia buat satu perancangan untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang bincang nak buat lagu mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada pandangan berbagai-bagai, kita halau dia, kita tangkap dia, kemudian ada pandangan mengatakan kita bunuh dia. Di mana perancangan dia orang ini telah dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Jibril alaihissalam telah sapa maknanya perkataan jahat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali tentu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lepas itulah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Tentu semua peristiwa hijrah ni sebenarnya Nabi bukan orang pertama yang berhijrah. Apabila sampai masa tuan-tuan semua, Nabi SAW mengarahkan supaya sahabat-sahabat dia pergi dulu untuk selamat keadaan. Maknanya Nabi SAW minta supaya sahabat-sahabat ni pergi dulu hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan kata lain, Nabi tuan-tuan semua tak macam pemimpin learning lah. Pemimpin learning sangat selamat dia mula-mula sekali dulu, orang lain kemudian ikut dia lah. Tak mana yang berlaku pada hari ni, orang miskin ikut dia punya bahasa, yang penting dia kaya dulu. Ataupun orang lain ni, pemimpin lain ni, yang penting dia selamat, dia belah rakyat lah ke mana pun tak kira. Tapi Nabi SAW tuan-tuan semua satu peribadi yang buat rahmatan lil alamin. Dia fikir dia tak macam seperti mana yang saya sebut tadilah. Nabi SAW apabila melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam keadaan gitu, maka Nabi fikir bagaimana nak selamat dia orang. Nah, sebab itulah sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke Madinatul Munawwarah, di sana kaedah Nabi untuk selamat para sahabat daripada ditindas pada masa itu. Sebab di Mekah masih lagi dikuasai oleh orang Quraisy. Nabi tak kuasa gapo, nak buat gapo, nak sekat gapo tak boleh. Dia bermaharaja rela untuk bertindak kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka untuk selamat keadaan, Nabi minta supaya apa? Dia orang yang berhijrah dua kali. Hijrah pertama ialah hijrah ke Habasyah ataupun di Ethiopia sekarang ni. Yang kedua pula ialah hijrah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua, dalam peristiwa hijrah ni sebenarnya kita dapati bukan mudah lah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, hatta Rasulullah sendiri pun bukan mudah dia untuk berhijrah, terpaksa kena pergi dalam keadaan sembunyi, pergi dalam keadaan sembunyi, kemudian pergi dalam keadaan cuba cari masa mana yang rasa untuk selamat diri dia daripada berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Maknanya hijrah dia orang ni bukan dalam keadaan selesa lah. Mereka sentiasa diintip, mereka sentiasa diperhati oleh orang Quraisy. Orang Quraisy memang cukup bermusuh dengan Islam pada masa itu semua. Sebab tu kita dapat, insya-Allah saya akan sebut lepas ni bagaimana setengah-setengah sahabat kadang-kadang terpaksa kena korban yang begitu dahsyat sekali demi untuk melaksanakan kewajipan berhijrah semana yang diarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, dalam peristiwa hijrah ni sebenarnya panjang cerita dia nya. Cuma saya nak fokus kepada apa dia sebenarnya rahsia kejayaan. Dan sebenarnya dalam sepanjang perjalanan hidup Nabi ni kita boleh ambil sebenarnya, ataupun disebut sebagai sirah ni, kita boleh ambil mana panduan untuk kehidupan kita. Cuma orang lain di tempat kita ni, kalau ngaji sirah ni kurang sangat lah. Dia ngaji fiqh, dia ngaji tafsir gitulah. Tapi sebenarnya sirah di antara benda penting tuan-tuan semua yang kita boleh tengok bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi mengurus kehidupan sepanjang kehidupan. Ini semua tuan-tuan semua dia akan jadi panduan kepada kita lah. Sebab itulah kita diminta supaya sabar benda-benda gini, sebut benda-benda gini, supaya kita dapat ambil manfaat daripada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita urus kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah kejayaan peristiwa hijrah ni kita boleh rumus kepada 4 perkara lah. Peristiwa hijrah ni kita boleh rumuskan kita boleh bagi rumusan di mana kejayaan ini dengan sebab ada 4 perkara ataupun lebih lagi. Cuma saya akan fokus hari ini kepada 4 perkara lah. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, hijrah ni adalah satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja Islam ni, oleh kerja-kerja Islam kita mula-mula sekali kita nak adalah lillah. Kerja-kerja Islam ni sebab kita nak kepada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kejayaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak dapat tidak yang mula-mula sekali ialah kita panggil an-niyatus shadiqah. Dia mesti bermula dengan niat yang betul. Sebab tu dalam hidup kita, kalau kita belajar gapo-gapo semua tuan-tuan semua, dia mula hadis Nabi kan, innamal a'malu binniyat. Pesan kepada kita bahawa permulaan hidup kita, permulaan kerja kita untuk dapat taufik,
untuk dapat keberkatan, untuk dapat kemudahan dan sebagainya, mesti bermula dengan niat yang molek. Kan? Sebab itulah sentiasa diperingatkan oleh ulama setiap kali tulis dalam buku-buku dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mana kita dah arah supaya pastikan niat kita adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah tuan-tuan semua, Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pergi Madinah bukan nak cari duit dak. Kan? Kalau tengok dari segi sejarah tuan-tuan semua, Nabi SAW bukan apa dia ni, bukan mudah nak tinggal kota Makkah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabat begitu juga, bukan mana kepentingan peribadi. Sebab ada setengah-setengah pengarah Eropah, orang jahat, orang putih ni kata sebenarnya hijrah-hijrah tu nak cari makan, kata dia. Tak, pokok sahabat Nabi SAW dan Nabi sendiri pun nak cari tempat cari makan. Kita rasa tak betul pandangan ni. Sebab apa nak kata cari makan? Sebab dia kalangan sahabat yang duduk Mekah ada senilai-nilai dah. Ada setengah orang dah kaya dan sebagainya. Kalau nak cari makan, kira-kira dia duduk Mekah kira cukup dah. InsyaAllah saya akan cerita lepas ni bagaimana pengorbanan dia orang. Dan Nabi sendiri pun tak perlu pergi sana. Nabi walaupun Nabi ada keturunan dia hebat-hebat belaka. Tak. Kemudian sahabat-sahabat lain dan sebagainya. Makna dia pergi atas lasap dia untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah pemergian Nabi dan para sahabat bukan kerana tujuan lain dak, tapi tujuan dia adalah lillahi Subhanahu wa taala. Patutlah kembali kepada tip yang pertama yang saya sebut tadi, rahsia kejayaan ialah bermula daripada niat yang betul yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka niat yang betul lah di antara asas atau punca kepada kejayaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hidup kita gitu kok tuan-tuan semua kan. Kalau kita niat molek, Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan tolong kita. Sebagai contoh yang saya sebutlah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Allah fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Taala akan tolong satu orang selama mana dia ikhlas tolong orang lain. Kan? Itu satu contoh lah. Dan kita boleh ambil contoh-contoh lain. Keikhlasan adalah apa dia ni? Dia akan menyebabkan kita istiqamah. Keikhlasan yang akan menyebabkan kita berkat dalam usaha kita. Keikhlasan menyebabkan kita apa dia, kita akan berjaya dalam kerja-kerja kita dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua sebagai peringatan kepada kita lah. Mana kita nak jaya dalam hidup kita ni, dalam segala amal yang kita buat, apatah lagi kerja-kerja Islam ni, dia adalah kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan tolong apabila kita bermula dengan hati yang bersih, hati yang semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama sekali tuan-tuan semua kita panggil apa dia ni, an-niyatus shadiqah, iaitu niat yang betul yang apa dia ni yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula tuan-tuan semua, dalam peristiwa ni tak cukup hanya sekadar niat yang betul. Kita nak kerja, nak agapo semua, apatah lagi dalam perjuangan sebagai Islam sebagai kita ada kena ada perancangan lah. Okay. Kita kena ada, kita panggil disebut sebagai perancangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi dan tuan semua diberi pertolongan oleh Taala, Nabi tak rancang pun tak apa. Allah Taala jaga Nabi, Allah Taala tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuba tengok dalam peristiwa hijrah ni bagaimana perancangan yang begitu rapi sekali yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala. Sebab tu dalam Islam tu semua perancangan ke apa semua ni kita jangan anggap ada benda biasa. Kita rancang nak buat kebaikan, kita rancang untuk nak kejar kejayaan dan sebagainya. Ini semua termasuk kita panggil dalam bab al-akhdhu bil asbab, ambil asbab. Ambil asbab dalam Islam ni satu benda yang ibadat. Ya, sebab itulah saya pernah sebut satu kenyataan daripada Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala, kata dia al-akhdhu bil asbab ibadatun. Kita ambil asbab, kita merancang, kita susun kerja-kerja kita semua tu semua adalah satu perkara yang dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya selalu sebut konsep ibadat ni bukan hanya sekadar sembahyang bel lah. Benda-benda molek yang kita buat, perancangan ke apa semua, itu semua juga termasuk dalam apa yang disebut sebagai ibadat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok tuan-tuan semua, saya nak sebut sini beberapa contoh perancangan Nabi lah. Okay. Sebab ada kadang-kadang yang fopok kita ni, tak apa, Tuhan tolonglah gitu. Kalau ke mana tak kita niat molek kat Tuhan tolonglah, belalah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang Islam dan gitu je lah kan. Tengok orang putih comel dia susun molek, orang Jepun comel dia susun molek. Fopok kita ni belah, tak apa, Tuhan tolonglah tu. Kita buat benda molek dia kata. Sebenarnya pemikiran macam tu tak betul tu.
Walaupun kita buat benda molek kan, tapi kita kena susun molek. Sebab ini sebahagian daripada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Tak apa tu nyawi kena benda tak apalah. Banyak kan cara Melayu kecek gitu. Kan. Cuba tengok tuan-tuan semua, Rasulullah nak ajar kita. Saya dah sebut tadi, Rasulullah itu jaga dia. Kan. Orang tak boleh bunuh dia. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala akan jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perancangan yang Nabi ajar tu sampai pesuruh hijrah nak ajar kita lah. Mana kita dalam hidup dunia ni tak cukup hanya sekadar niat molek. Kita kena rajin molek, kita kena susun kerja-kerja kita molek. Tentu semua kalau kita perhati dalam pesuruh hijrah ni, cuba tengok bagaimana apa dia ni penyusunan ataupun bahasa Arab dia panggil takhtik kan, penyusunan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pastikan bahawa hijrah ni benar-benar berjaya. Okey, sebagai contoh tuan-tuan semua, antaranya ialah kita dapati apa dia dalam peristiwa hijrah ni, Rasulullah dirancang macam mana. Apabila dia dapat maklumat kata orang Quraisy ni dalam satu persidangan dia orang di Darun Nadwah, persidangan di parlimen dia orang lah, buat keputusan ataupun resolusi mengatakan bahawa Muhammad ni kena bunuh lagu mana pun. Okay. Maka dia buat satu perancangan tuan-tuan semua, bunuh apa dia ni gilikung Nabi, kemudian setiap kabilah hantar dia. Okey. Maknanya kalau orang nak buat tindakan apa semua tak boleh buat tindakan satu kumpulan lah, maknanya sebab usaha untuk bunuh Nabi dia melibatkan semua kabilah pada masa tu. Tuan-tuan semua cuba tengok bagaimana perancangan Nabi. Nabi tak dapat maklumat tersebut kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta supaya Sayyidina Ali radhiyallahu taala Sayyidina Ali ambil tempat dia. Okay, apabila dia orang tu likung tu, kemudian dia orang ingat ke Rasulullah situ, duduk tidur situ, rupanya lepas tengok bukan Rasulullah, rupanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Ini pun satu perancangan tuan-tuan semua untuk selamat keadaan, di mana Rasulullah SAW minta supaya Sayyidina Ali ni apa dia ni ambil tempat dia. Yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara perancangan Nabi lah dalam peristiwa hijrah ni, Nabi dia bawa satu orang. Dia panggil bersahabah, bawa kawan setia dia iaitu apa dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Sebab dalam perjalanan ni kita lagu-lagu mana pun kita kena berjemaah, kita kena cari orang yang setia dengan kita ke lagu mana. Kalau cari orang-orang yang malah bukan dia, cari orang-orang yang tidak setia bukan dia. Sebab ramai-ramai orang yang Nabi pilih adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Pika awalnya tuan-tuan semua, Sayyidina Abu Bakar ni memang nak pergi hijrah dengan sahabat-sahabat. Nabi minta supaya dia ni sabar dulu, dan insya-Allah satu masa dia akan dipilih untuk berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tuan-tuan semua sebahagian daripada perancangan Nabi. Dalam perjalanan yang begitu jauh ni perlu pada sahabat yang setia. Di mana ramai-ramai orang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pilih Sayyidina Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian kita tengok lagi tuan-tuan semua, dalam perjalanan ni kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pilih satu tempat untuk cari keselamatan dulu. Kan? Dia mana dia tak pergi sebelah atas kalau ikut area di segi peta ke, dia pergi sebelah atas Mekah ni pergi Madinah lalu kan. Tapi dia turun ke bawah. Kan? Nak kaburkan apa Quraisy kalau nak ikut maknanya dia mungkin dia orang tak perasan mana lebih ke macam itulah. Kemudian Rasulullah pilih pula di gua di gua Sur. Kemudian duduk situ pula 3 hari pula kan. Apa tak sehari, apa tak 2 hari. Ini semua adalah perancangan sebenarnya. Sebab kalau duduk sehari itu boleh jadi hari pertama tu Quraisy memang duduk sibuk lagi lah. Duduk cari orang apa semua. Hari kedua dah sikit. Hari ketiga mungkin mana dia tak tahu berapa minat dah cari dah. Sebab itulah Nabi SAW dia pilih pertama sekali pilih di gua Sur. Yang kedua pula ialah di segi masa lebih kurang 3 hari Nabi SAW apa dia ni berada di sana. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua kita dapat berikut pula ialah di antara perancangan Nabi ni, sebab Nabi duduk dalam gua ni bukan sehari, kerana 3 hari ni maka Nabi perlu pada makanan. Sebab Nabi bukan malaikat kan, Nabi adalah manusia yang perlu pada makanan, perlu pada minuman dan sebagainya. Cuba tengok bagaimana Nabi dia rancang. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala rancang lagu mana. Dia minta supaya satu orang nama dia Asma binti Abu Bakar ni anak pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Minta dia ni buat makan ni. Masa tu dia mengandung tuan semua, pahadi lah, mengandung sarak ni.
Kan payah lagu mana ni memang tak erok kau lagu mana kan. Tapi cuba tengok semangat, semangat yang dia ada pada Asma' tuan semua, rasa tanggungjawab dan sebagainya dia yang telah diamanah untuk buat makanan ni, walaupun dia adalah keadaan sarak dah tuan mengandung sarak dah sampai masa dah. Sebab tu dikatakan dia lah mula-mula sekali di kalangan muhajirin, lahir anak di kota Madinatul Munawwarah. Asma' ni tuan semua, di mana yang kita dah sebut sebelum ni, dia adik-beradik pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Iaitu adik-beradik mak lain lah. Sayyidina Bakar dia kahwin lebih bersatu lah, dia mak lain. Tuan-tuan semua bayangkanlah, bawa makan pula dalam keadaan nusuk, dalam keadaan sembunyi, naik atas. Kita orang segar mungkin Mekah saya tak berani naik kalau ke mana. Tengok dia kuasa, tengok tak boleh, tak naik kau tak boleh. Kita dah tengok orang Turki naik kau semua orang Melayu. Saya pergi masa muda dulu pun tengok tu kuasa tak orang dah belah-belah. Atau bayangkanlah contoh bagaimana satu peribadi Asma' ni dalam keadaan mengandung sarak demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, demi amanah yang bertanggungjawab kepada dia sanggup nak. Gitulah dia ulah alik untuk bagi makanan kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayah dia. Kemudian tuan-tuan semua, Rasulullah dalam penjara dalam gua ni dia nak juga maklumat pergerakan bagaimana, sebab Nabi tak ada ni akan dicari oleh orang Quraisy. Lagu-lagu mana rupanya. Maka bagaimana Nabi nak dapat maklumat? Nak tubik daripada gua, bukan dia orang akan nampak. Maka Nabi latih satu orang nama dia Abdullah bin Abu Bakar. Itu anak kepada Sayyidina Abu Bakar juga. Sebab itulah peristiwa ni, peristiwa hijrah ni di antara keluarga yang banyak saham menjayakan hijrah ni adalah keluarga yang yang dibina oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Anak-anak dia memang kerja Islam, untuk Islam belaka. Sayyidina Asma' sendiri, Sayyidina Abang anak dia sendiri dan ramai tuan-tuan semua dia kerana keluarga dia yang menjayakan peristiwa hijrah ni. Abdullah ni tuan-tuan semua, anak Sayyidina Umar ni, Sayyidina Abu Bakar orang muda. Dia kerja dia yang dirancang oleh Nabi adalah kerja dia pergi cari maklumat, pergi pagi duduk di kota Mekah, duduk main gitulah. Dia boleh jadi di sana ada dengan kecek ke apa semua maklumat ke apa. Kemudian pada waktu petang tu semua pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia ni bagi maklumat. Itulah kerja dia dalam masa 3 hari. Kemudian kita tengok lagi tuan-tuan semua, antara perancangan Nabi ialah Nabi dia pilih satu orang nama dia Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni kerja dia ke apa dia kerja dia? Kerja dia ni penggembala kambing, kerja dia sapu kesal-kesal perjalanan. Sebab apa dia nak Asma' kau ataupun siapa tak di jalan mesti nampak tapak kaki tu, kasut ke apa semua tu. Supaya tak dapat dikesal oleh Quraisy tuan semua, kerja dia dicuba sapu betul apa dia ni tanah-tanah ni tak sesuai nampak mana pergerakan, tak sesuai nampak tapak kaki yang menuju kepada gosok. Itulah kerja-kerja dia. Ni orang biasa. Orang-orang gembala kambing dan sebagainya. Sebab itulah kerja-kerja Islam, maknanya orang biasa boleh buat juga mengikut kemampuan yang ada pada diri dia. Kemudian tuan-tuan pula di antaranya kepada dia pula, antaranya perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tuan-tuan semua, Nabi dalam perjalanan ke Mekah Madinah ni tambah-tambah pula jalan lain pula. Nabi bukan ambil jalan biasa dak. Nabi ambil daripada jalan bawah kemudian pergi ke apa dia panggil Laut Merah dan sebagainya. Maka di sana perlu kepada orang-orang yang pakar dalam perjalanan. Guide kita panggil perlu pada pakar untuk bawa Nabi SAW dan para sahabat dan juga Sayyidina Abu Bakar di sana. Maka Nabi pilih siapa dia? Nabi pilih satu orang nama dia Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ni kafir. Masa tu memang dia hebat dari segi apa dia ni, dari segi apa dia ni bawa jalan ni, guide. Sebab tu kita tak salah kita ambil kemahiran orang. Walaupun orang kafir sekali. Kalau pokok kita tak ada, kita boleh guna kemahiran orang kafir walaupun orang kafir pun. Cuma benar hak kita setia ke dia tu tak bolehnya, kita taat ke dia tak. Tapi kalau kita ambil sekadar nak ambil kepakaran ke apa semua, tak ada masalah. Di mana berlaku dalam peristiwa ni. Peristiwa hijrah ni peristiwa yang begitu dahsyat tapi Rasulullah pilih juga dia ni. Sebab apa? Antara Nabi yakin, Nabi rasa percaya kepada dia orang ni, kemudian kemahiran ni tak ada pada orang lain. Nama dia Abdullah bin Uraikid. Ini pada masa ni dia adalah keadaan kafir tuan-tuan semua, diminta dan diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa dia ni penunjuk jalan menuju ke Madinatul Munawwarah.
Begitulah tuan-tuan semua apa dia ni lebih kurang apa dia ni lebih kurang kita panggil perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerja-kerja untuk menjayakan apa dia peristiwa hijrah ke Madinatul Munawwarah. Kembali kepada saya sebut tadilah tuan-tuan semua, maknanya orang Islam gitulah. Tak cukup hanya sekadar niat molek, kan dia kena raca dia nak buat gapo sebagainya. Kan raca molek kan, maka raca molek kita kena ingat kalau kena cara molek insya-Allah kerja-kerja kita dikira sebagai ibadat dan akan dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua dalam perjalanan ni kita dapati apa dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila start jalan tu, saya nak sebut sikit cerita bagaimana tuan-tuan semua apabila start perjalanan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam gilah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Gi tuan-tuan semua dalam perjalanan tu Nabi dah lagi apa dia panggil usaha untuk ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja-kerja dakwah kita panggil lah. Walaupun dalam keadaan orang ada buru, tapi itulah dah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu-lagu mana pun kerja ajak manusia kepada Allah Taala dan kerja-kerja orang Islam walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Cuba tengok Nabi Yusuf alaihissalam tuan-tuan semua di penjara kan. Kita cuba tengok bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Kita tengok dalam peristiwa apa dia diuji dengan kisah perempuan di Mesir. Dia masuk penjara tuan-tuan semua. Bila dah masuk penjara dia dah lagi dakwah orang dalam tu. Kalau kita agak ada senyap, sorang, sedih ke apa kan. Tapi dia rasa dia tanggungjawab untuk ajak manusia kepada Allah Taala walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Sebab tu dalam masa dia dalam penjara tu dia dah lagi dah lagi berdakwah kepada orang yang masuk dalam penjara tu. Itulah tuan-tuan semua kerja-kerja orang Islam ni gitulah. Dia kena untuk sebarkan kebaikan ni, maka dalam suasana macam mana sekalipun dia kena usaha untuk sebar kebaikan. Cuba tengok peristiwa hijrah ni kalau mengikut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala kata dia anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi tariqi hijrati ila al-Madinah laqiya Buraidah bin al-Hasib ibn Abdullah al-Haris al-Aslami fada'ahu ila al-Islam fa aslama wa qad ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 16 ghazwatan. Kalau mengikut apa yang disebut Ibnu Hajar kata ya, Nabi dalam perjalanan hijrah dia Nabi jumpa satu orang nama dia Buraidah bin Hasib nama orang ni. Masa tu dia kadang kafir lagi. Nabi dalam perjalanan gaduh-gaduh dalam keadaan apa ni duk beringat semua tu kan. Nabi dah lagi dakwah orang ni. Sehingga akhir sekali dia masuk Islam. Dan dia jadi sahabat yang terkenal sehingga riwayat mengatakan dia pernah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu lebih kurang 16 kali. Itulah tuan-tuan semua nak cerita bagaimana apa dia ni inilah apa yang sepatut berlaku dalam kehidupan seorang muslim untuk mana-mana pun dia cuba ikhtiar bagaimana nak sebar Islam kepada orang lain. Tuan-tuan semua apabila berlakunya perancangan ke apa tadi tuan-tuan semua kita dapati bagaimana usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci yang ketiga pula ialah dipanggil pengorbanan. Kan? Pengorbanan ni tuan-tuan semua dia adalah asas kepada kejayaan. Kan kita nak kaya, kita kena korban kalau duk cokor seorang rumah itu tak kaya. Gapo apa dalam hidup kita ni, kita nak dapat satu benda maka tak dapat tidak. Dipanggil pengorbanan di antara benda yang penting. Dia adalah kunci kepada segala-galanya. Di antara kunci kepada benda yang kita nak. Okay, cuba tengok dalam peristiwa hijrah ni tuan-tuan semua. Kejayaan dia ni kita dapati antaranya adalah pengorbanan dia okay? Kesungguhan dalam pengorbanan akhir sekali Allah Ta'ala nilai pengorbanan dia okay? Okay? Saya nak buat contoh tuan-tuan bagaimana pengorbanan yang berlaku ni tuan-tuan semua ialah apa dia ni kita bermula dengan cuba tengok apa dia ni pengorbanan mula-mula sekali adalah pengorbanan yang apa ni yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sebagai contoh tuan-tuan semua nak tinggal watan kan. Pengorbanan nak tinggal tempat ni bukan satu benda yang mudah. Kalau Kelantan ada lagu mana pun saya nak mati sini kata dia. Tak. Orang tua kata dulu kadang-kadang lagu mana pun nak mati sini maknanya bukan mudah untuk kita korban apa dia tempat tinggal ni. Kalau lagu mana? Tak. Tama-tama orang Kelantan pula lagu mana pun kata dia dulu lah lagu mana pun hamba nak duduk klik Kelantan juga lagu mana pun. Okey nak ceritanya pengorbanan daerah atau pengorbanan apa dia tempat tinggal bukan satu benda yang mudah lah. Tapi dalam peristiwa ni kita tengok tuan-tuan semua Nabi walaupun saya sahabat dan sebagainya saya sangat kata Mekah ni. Okay, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh maka terpaksa kena korban pasangan dan sebagainya.
Okay, cuba tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dapat arahan supaya berhijrah, Nabi keluar daripada kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian Nabi paling tengok kota Mekah, berat sayu nak tinggal kota Mekah ni. Macam kita siapa gan nak siapa kat gan sepada tengok Kelantan kan, sayu berasa nak tinggal, ataupun atas lagi orang ngaji luar tu lah nak tinggal Kelantan, nak tinggal airport kada ada rasa sedih nak tinggal kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba tengok tuan-tuan, apabila nak tinggal kota Mekah, rupa-rupanya Nabi begitu juga. Beratnya, tapi pengorbanan kerana Allah Ta'ala, walau berat macam mana pun Allah Ta'ala lebih aula daripada watan, lebih aula daripada tempat tinggal. Sebab tu riwayat mengatakan Nabi SAW paling ke kota Mekah lepas daripada nak tinggal, Nabi kata, ya Makkah, innaki la ahabbu ilayya ardan laula anna qaumaki akhrijuni ma kharajtu. Satu kalimah yang dicatat dalam sejarah Nabi SAW sebut, wahai kota Mekah, Nabi kata, Nabi kecek kota Mekah, wahai kota Mekah, kata dia, engkau adalah bumi yang aku paling sayang sekali. Innaki la ahabbu ilayya ardan, kamu adalah bumi yang paling aku kasih sekali. Tapi sekiranya bukan kerana aku dikeluarkan oleh kaum engkau, aku tidak akan keluar daripada kota Mekah ni. Nak cerita tuan-tuan semua satu pengorbanan lah. Bukan mudah nak tinggal daripada kecil duduk Mekah, daripada kecil dibesar dan sebagainya, nak tinggal satu benda yang mudah. Tapi ini satu contoh memang ceritanya kejayaan ni, lagu-lagu mana pun dia kena ada sifat pengorbanan. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua, pengorbanan dalam bentuk harta. Yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Saya ambil satu contoh yang berlaku pada satu orang sahabat, nama dia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala. Suhaib Ar-Rumi ni dia dikenali sebagai Rumi, dia asalnya orang Arab kecil, kemudian dia ditawan oleh Rom, duduk di negeri Rom. Tapi klik mari Mekah semula, tapi dia dikenali sebagai Suhaib Ar-Rumi lah, seolah-olah dia macam orang Rom. Sebenarnya dia bukan orang Rom, dia asal kecil orang Arab, kemudian dia ditawan pada masa tu terpaksa duduk sana. Dia lagu mana tu akhir sekali dia balik ke Mekah, balik dalam keadaan balik dalam keadaan selas pinggal lah. Tapi apabila dia duduk Mekah, akhir sekali dia masuk Islam apa semua, dia di antara orang kaya lah, hasil daripada usaha bina dia apa semua tadi, dia salah seorang daripada orang yang salah seorang daripada orang kaya lah. Kemudian tuan-tuan semua, dia ni cuba tengok demi Allah Subhanahu Wa Taala hijrah dia Saya dah sebut tadi, hijrah dia bukan kerana kebenaran macam mana sebut tadi lah. Hijrah nak cari hijrah dak hijrah nak cari duit bukan. Dia ni pada masa tu dia tua tuan-tuan semua, dia hijrah lah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun harta yang begitu banyak dia di kota Makkah Al-Mukarramah cuba tengok dia sanggup korban demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa dia keluar daripada kota Mekah tu, siapa satu jalan tu, sebab sebenarnya saya sebut tadilah, mana hijrah para sahabat ni bukan mudah, sentiasa diperhati, sentiasa dilihat, sentiasa dita oleh Quraisy pada masa tu. Tiba-tiba dia tu semua dalam perjalanan, tiba-tiba disekat oleh Quraisy. Sekat halal dia lah, jangan hijrah. Sekat dia. Allah dia pun rasa tak selesa lah, sebab memang tak ada tujuan lain dah, nak pergi Jepang, nak pergi menyahut suruhan Nabi SAW pergi kota Madinah Munawwarah. Dia cuba dia halang disekat, kemudian gapo dia sebut pada orang Quraisy tu, sebab yang Quraisy ni orang kafir ni mana sifat dia kebenaran, dan mana kita halau sikit gapo gak mesti dia tinggal lah, bukan macam tu lah. Maka dia pada masa tu dia kata kepada Quraisy yang sekat, kata dia, inni syaikhun kabirun wali malun wa mata'un wa la yadurrukum kuntum minkum aw min aduwikum takallamtu bi kalamin wa ana akrahu an anzil anhu wa ana utikum mali wa mata'i wa ashtari minkum dini. Dia sebut gini lebih kurang dia tuan semua, kata-kata dia lebih kurang kata gini apa dia sebenarnya, kata dia, wahai tuan-tuan semua, hamba ni orang tua dah, kata dia, saya ni orang tua, saya ni orang tua, kemudian saya ni ada harta banyak, Tuhan bagi harta banyak saya, kata dia. Dia sebut pada Quraisy sekat dia tadi, saya orang tua pertama sekali, yang kedua pula saya ni harta, Allah Ta'ala bagi harta saya ke apa semua, cuma ginilah dia tak si apa, tak si susah ke apa semua tak si balah, tak si apa semua. Dia kata ginilah, dia sebutlah harta-harta dia di sana di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia kata, ambillah harta aku ni, yang penting kamu biarkan aku boleh hijrah ke Madinah Munawwarah. Dia kerubah harta dia tuan-tuan semua demi untuk hijrah.
Siapa perikat dia kata tak apalah, yang penting aku nak hijrah, kamu tinggallah, biarkanlah aku berhijrah dan ambillah harta-harta aku yang berada di kota Makkahul Mukarramah. Akhir sekali tuan-tuan semua, dia orang tu seperti mana saya sebut tadilah, orang kafir ni, orang bersifat kebendaan ni gitu ialah. Dapat benda ke selesai masalah. Kalau ke mana? Inilah pemikiran orang-orang yang berkebendaan ni, maknanya dia tak penting ke apa dah. Kadang-kadang dia ada prinsip sebab apa? Sebab dapat habuai tu. Asalnya pemikiran gini orang lain, tapi amalan kita pakai guna pemikiran macam ni. Kebenaran tak dapat, akhir sekali hilang habis prinsip-prinsip kita, hilang habis kepada dia ni perjuangan kita dan sebagainya. Maka tuan-tuan semua, apabila dia tinggal ke apa semua tadi, kemudian dia dilepaskan. Dia jalan menuju kepada kota Madinatul Munawwarah. Siapa di Madinah tuan-tuan semua, tiba-tiba Allah Ta'ala turun ayat Quran, puji sikap yang ada pada diri Allah. Ayat Quran ni dibaca daripada siapanya kiamat. Satu sikap yang dipuji oleh Allah Ta'ala kepada Suhaib ni, sanggup korban harta dia demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turunnya ayat Quran kepada dia, wa minan nasi man yashri nafsahu btigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Tuan-tuan bayangkanlah apa dia ni, bagaimana sukanya kalau lah Quran turun puji sebagainya kan. Dan benar ni bukan benda biasa, dibaca oleh orang pula. Start daripada tu ayat ni, kemudian Quran ni lah dibaca oleh manusia sampai hari kiamat. Gapo dia ayat ni tuan-tuan semua, dia puji sikap yang daripada Suhaib. Maknanya Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia yang sanggup jual beli diri dia dengan semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jual apa dia ni, dia beli diri dia kata lain, dia sanggup korban segala-galanya untuk selamat diri dia, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila ayat ni turun tuan-tuan semua, akhir sekali kalau mengikut riwayat mengatakan ketika Suhaib sampai di Madinah, ayat Quran tu ada. Bila sampai di Madinah, Sayyidina Abu Bakar kata kepada dia, Sayyidina Abu Bakar kata, laqiyahu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan dia, jumpa dengan Suhaib. Mula-mula sekali jumpa dengan Suhaib, ayat Quran tu ada, Suhaib tak tahu apa satu lagi. Quran tu ada cerita puji tentang sikap yang ada pada Suhaib. Kepada dia tuan-tuan semua yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, kata dia, Rabbi habai'uka, apa dia ni, negamu kepada dia ni tidak akan rugi, kata dia. Utuhnya nega kamu. Dia ni mari pelik lah, macam mana Sayyidina Abu Bakar boleh kata gitu kan. Dia kata negamu untung, negamu Allah, Masya Allah untung, tak rugi sebagainya. Dia tak tahu apa satu kan. Akhir sekali kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anzalallahu fika kadza wa kadza wa qara al-ayata. Dia mula-mula tak tahu apa satu kan. Tiba-tiba jumpa tu butung negawa. Dia main mikir nego lagu mana ada, jual lagu mana kan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun sebutlah, kata dia sebenarnya, kata dia apa dia ni, kata dia Allah Ta'ala tu ayat tadi, kata dia ayat berkaitan kamu. Dia tak tahu lagi, dia dalam perjalanan. Ayat Quran ada turun dari Madinah kan. Ayat Quran ada turun dah mengatakan bahawa maknanya apa dia ni, dia adalah seorang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai gitulah tuan-tuan semua nak cerita kan, bagaimana pengorbanan ni bukan mudah ni kan. Kita nak korban 10 sen bukan ada payah kan. Bagaimana para sahabat harta dia ada korban demi untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pengorbanan kita dapati dan contoh dalam peristiwa hijrah tuan-tuan semua, pengorbanan dalam bentuk jiwa raga. Okey, antaranya saya ambil kisah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Sayyidina Ali ni tuan-tuan semua, macam mana yang kita dah bincang tadi, dia ambil tempat Rasulullah. Tempat tu memang tempat bahaya, mati dia memang tempat tempat Rasulullah, rumah dia. Rasulullah tidak tidur tempat Rasulullah. Orang duk liku rumah tu. Mana ada kata memang matilah tempat sasaran kepada orang nak bunuh kan. Cuba tengok tuan-tuan, Sayyidina Ali pada masa tu taklah tua sangat kan. Muda lagi pada masa tu. Cuba tengok tuan-tuan, sanggup letak diri dia demi untuk menjayakan peristiwa hijrah. Kan mati ke matilah tak apa kan. Yang penting maknanya apa yang dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku dalam keadaan molek. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya apa ni, satu daripada bentuk pengorbanan dalam bentuk pengorbanan jiwa. Dan satu lagi tuan-tuan semua saya nak sebut contoh pengorbanan para sahabat lah dalam peristiwa hijrah ni yang berlaku kepada apa dia ni, Ummu Salamah dan Abi Salamah.
Dia dua orang ni tuan-tuan semua dikatakan dialah yang mula-mula sekali, dua orang ni keluarga ni lah yang mula-mula sekali hijrah ke Madinatul Munawwarah. Pengorbanan dia sebut ni pengorbanan perasaan yang begitu dahsyat lah tuan-tuan semua. Dia dalam perjalanan ni, dia kemudian isteri dia Abu Salamah, Ummi Salamah, kemudian anak dia seorang lagi Salamah nama dia. Anak kecil. Dalam perjalanan jadi nusuk dah perjalanan, tapi pastilah kadang-kadang takdir Allah Subhanahu Wa Taala jumpa orang Quraisy. Oh halal dia sungguh siapa perikat maknanya anak dia tarik menarik ke apa semua, suami dia terlepas dah. Sebini pula bin dengan anak papai dia lah, apabila Quraisy nak tarik siapa perikat maknanya tangan anak dia mana putus bukan macam, ataupun maknanya rosak bukan macam tarik menarik. Akhir sekali tuan-tuan semua bayangkanlah peristiwa di mana anak dia dok lain dipegang oleh Quraisy, kemudian dia dok lain, suami dia pergi sana dah, suami dia terlepas dari Madinah dah pada masa tu. Bayangkanlah tuan-tuan semua, mengikut riwayat mengatakan bukan sehari tu Ummi Salamah keluar sama ingat sama peristiwa anak dia. Anak dia masih duduk dengan orang lain. Ini satu pengorbanan tuan-tuan semua. Bukan sehari tu. Lepas tu anak dia pula dalam keadaan sakit ke apa semua, hasil daripada duduk berebut tadi. Dan begitulah makna kalau kita habis akal bukan macam itulah. Tapi lah sekali Allah Ta'ala tolong melalui satu orang tu, tolong apa dia, tolong Ummi Salamah, kemudian anak dia boleh kembali balik semula, kemudian bawa Ummi Salamah dalam perjalanan ke apa dia ni, bawa pergi ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua cuba tengok peristiwa ni, dia bukan kecil tu pengorbanan jiwa, pengorbanan anak tadi. Gitulah nak ceritanya apa dia tuan-tuan semua. Ini antara rahsia yang kita sebut yang ketiga lah, yang menjadi kunci kejayaan kepada perjuangan kepada hijrah ni adalah kerana pengorbanan yang begitu hebat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala. Ini sebagai contoh tuan-tuan semua. Banyak lagi kita dapati peristiwa hijrah ni yang ada sungguh-sungguh tu memang banyak menghadapi halangan dan rintangan dan sebagainya. Dan yang akhir sekali tuan-tuan semua, di antara tip ataupun rahsia kejayaan ni adalah tawakal dan doa. Kita lagu-lagu mana pun dalam kerja-kerja molek ni, kita nak taufik daripada Allah Ta'ala. Kerja kita hanya sekadar merancang. Yang menjayakan kerja-kerja kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bagaimana? Sebab itulah tuan-tuan semua, kita lagu-lagu mana pun tak dapat tidak. Kita orang Islam ni rancang-rancang lah. Yang penting akhir sekali kita serah apa yang kita rancang, serah pengorbanan kita dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Quran sebut. Bila kamu dah berazam dah, usaha dah, buat dah apa-apa yang perlu, maka serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih dan sayang kepada orang yang tawakal, doa dan tawakal kepada dia. Saya nak bagi satu contoh lah dalam peristiwa ni, bagaimana doa dan tawakal Nabi SAW tuan-tuan semua. Apabila berlakunya peristiwa hijrah ke apa semua, Nabi tahu orang duk kejar dia dan sebagainya, duk kejar dia, duk cari dia sebagainya. Siapa masa Nabi dalam gua tuan-tuan semua bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak boleh lagi dah. Puasa tak selesa, takut orang-orang tengok ke apa semua. Riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar ni memang gitulah. Apa dia ni tak bimbang, takut bimbang kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa satu masa ada siapa duk cari siapa di atas kepala dia bunyi kaki ke apa semua ni. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kata dia, kalau dia mau ni tengok bawah, lengok bawah ya. Dia akan nampak kita. La ra'ana kata dia. Nak cerita bagaimana perancangan Tuhan ramai-ramai tak ada seorang abuk yang tunduk bawah. Kita kalau perjalanan dengan ramai-ramai mata tak seroyak hotek begini tapi pada masa tu Allah Ta'ala takdir Allah Ta'ala seorang abuk pun tak tunduk pada bawah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau buat zaman ni lau nazar ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau buat ni tengok bawah aja, kata dia akan nampak kita dalam gua ni. Gapo dia Nabi SAW jawab kepada Sayyidina Abu Bakar. Nak ceritanya tawakal Nabi, doa Nabi kepada Allah Ta'ala, tawakal bagi tahu usaha dah sebelum ni Nabi kata apa, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Kata dia, wahai Bakar, kata dia, sebenarnya kita menurut sangka dua orang kita berdua kata dia, sebenarnya ada sesuatu lagi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama kita. Maknanya Nabi tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan kita usaha dah, rancang apa semua dah, kita serah Tuhan lah lagu-lagu mana pun. Itulah yang saya sebut ayat tadi, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita berazam dah, kita usaha dah apa semua, yang penting sekali lagi ialah kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itulah tuan-tuan semua di antara beberapa tip yang kita bincang pada hari ini. Dapat perkara ni sebenarnya kalau kita guna dalam kehidupan kita, insya-Allah kita juga adalah sebahagian daripada orang yang akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik, pertama sekali ialah niyatus shadiqah. Yang pertama sekali niat yang betul. Yang kedua ialah at-takhthib, perancangan yang rapi. Yang ketiga ialah tadhiyah, pengorbanan. Yang keempat ialah doa wa tawakkal, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rahsia kejayaan di sebalik peristiwa hijrah dan di sebalik apa-apa semua tuan-tuan. Kalau kita dapatkan, insya-Allah kita akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata untuk pagi ni, moga-moga kita dapat apa dia ni manfaat bersama. Dan sebenarnya kita nak bincang bab hijrah ni memang lama lah. Susah tu nak bincang, semua saya ambil dalam bentuk gitulah supaya menjadi pengajaran untuk hidup kita. Moga-moga kita sebahagian daripada orang yang akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shfina washfi maradana wa 'afi mubtalana warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu